Okey. Kita nampak, okey. Ini yang Sifu sentuh pada hari Isnin. Okey. Ada 18 kita punya skill set. Kungfu dalam MLM ada 18 ini 9 campur 3, campur 3, campur 3. Okey. So hari ini Sifu nak sentuh tentang yang pertama. Ini first topic kita cakap pasal recruit. Okey. You boleh tengok dalam kurungan sana ada apa? Sana ada tulis masa. Okey. You nak recruit, you mesti kena guna masa tau. Masa itu sangat penting. Kalau you tak nak guna masa, you jangan harap daulah you guna masa. Itu yang penting. Faham tak? Ingat itu story panggil bapa. Okey, you tak buat daulah ibu tak buat. You buat daulah you buat. Itu senang. So kita tengok. So hari ini kita mesti kena faham tau. Akar dalam forever. Dalam business forever living, akar yang paling asas dia first adalah masa. Okey. You jangan cakap, oh Sifu, I nak berjaya dalam business forever. Tapi I tak nak melabur masa. I nak duduk diam-diam tapi mau tapak itu wang jatuh dari langit. Sorry Sifu bagi tahu you itu wang tidak akan jatuh dari langit. Kalau you nak kaya, you kena labur masa. Dan di sini, masa adalah asas bagi ke semua MLM. Okay, kalau satu MLM, dia tak perlu masa, okay, you forget about this MLM. Kenapa? Because MLM, dia punya model, dia punya business model adalah kita guna masa untuk tukar masa. Itu sebab dekat Forever Living, ada 80% punya orang dia buat part time. Okay, dia ada kerja. Tapi malamnya masa ke, dia guna buat part time. Okay, dia pun kena labur masa. Bukan cakap, oh, I tengah kerja, I sudah tak ada masa boleh buat forever. Tak boleh. You kalau nak berjaya, you tak boleh cakap, I tak ada masa nak buat ini. Okay, you 80% punya orang dalam Forever Living adalah part-timer. Of course, di sini ada yang full-time. Okay, tapi 80% adalah part-timer. Dan mereka buat apa? Mereka guna masa untuk tukar lebih banyak masa. Okay, itu cara mereka buat. Okay, kita tengok sekejap. Okay. So, dia guna masa untuk tukar lebih banyak masa. Itu cara dia. Okay. So, kita tengok seterusnya. Okay. Pengurusan masa di MLM, dia sangat senang. Kalau you faham, ini kungfu pertama Sifu ajar hari ini. Okay. Masa kita, dia boleh bahagi kepada 3 zon. 3 zon. Okay. Okay. Ini pengurusan masa adalah untuk part-timer tau. Okay. Kalau you full time, you bukan ikut ini. You kalau full time, you A zone sudah tak ada. You tak ada A zone. Okay, you A zone dengan B zone sudah cantum. Kalau you full time, A zone dengan B zone itu cantum. Tapi kalau you part time, okay, you tengok A zone adalah masa kita kerja. Okay, setiap hari mungkin you kerja kita cakap Isnin sampai Sabtu you kerja. So you kerja pukul 9 sampai pukul 5 ke pukul 6. Okay, itu kita panggil A zone. Okay, A zone you sudah ambil gaji majikan kamu, you kena kerja. You jangan datang sini ambil gaji orang you tak nak kerja, itu tak boleh. Okay, Sifu tak setuju apa you buat. Kalau you ambil gaji, you kena kerja juga. You kena tunaikan tanggungjawab you kepada majikan kamu. Okay, tapi apa yang kamu boleh buat actually adalah B zone. Okay, B zone adalah zon tanggungjawab. Okay, hari ini tak ada seorang pun akan bertanggungjawab atas kehidupan kamu. Kalau you nak naikkan you punya kualiti hidup, you nak bagi anak you sekolah yang terbaik, bagi you keluarga, mak ibu kesihatan yang terbaik, itu adalah tanggungjawab you. So, kerja, dia susah nak selesai. Dia susah nak penuhi kita punya kehidupan. Kualiti kehidupan kita susah nak dipenuhi. Tapi, tanggungjawab kita adalah guna masa 7 sampai 11. Inilah masa kita guna untuk tukar masa. Kita buat forever. Kita bina rangkaian. So, kita tukar masa supaya kita 1 jam, kita boleh tukar 1000 jam balik. Itu adalah dekat B zone. Okay, B zone itu tanggungjawab kita. Dan kalau Ahad, ada orang 5 days work, you Sabtu ke Ahad ke, you ada weekend, itu adalah C zone. Okay, C zone, ramai orang dia salah guna. Kenapa? Because dia guna C zone untuk apa? Untuk family day. Untuk macam-macam day lah. Dia banyak celebration lah. Celebration day, family day, apa day. Okay. I bagi tahu you adalah bazirkan masa you untuk berjaya dekat dunia.
Ingat betul-betul. Apa you perlu buat? Dekat C zone, you patut full swing. Faham tak? Pagi sampai malam, okay, kita pahit di depan tak apa. Okay, kita jangan pahit di belakang. Jangan enjoy sampai you sudah tua, wang pun tak ada, EPF pun tak cukup. Sampai tua baru you nak pahit. Itu susah. Okay, kita nak pahit depan tak apa. Tapi belakang kita nak manis. Itu sebab mula-mula season, you kena go full swing. Mungkin you kena korbankan masa family dulu. Tak apa. Tapi ini 2-3 tahun kemudian, you every day family day. Faham tak? Setiap hari you family day. Macam Sipu every day I mau pergi mana-mana anytime. Tak perlu tengok muka majikan lagi. Faham tak? Itu yang penting. Ini adalah pengurusan masa di MLM. Okay? Dan apa kita buat? Okay, kita tengok. Kita ada 3 zone. A, B dan C. Okay, ini kita panggil sistem masa. So, sistem masa, apa yang kita boleh buat dekat A, B, C zone ini? Okay? Sipu sekarang mau ajar semua sini. Okay? So, first thing, kita ada apa? Hari sistem. Okay? Hari sistem bagi kita adalah pada hari Selasa. Okay? Maksudnya, setiap hari Selasa, semalam, you boleh tengok semalam ada hampir 1,000 orang masuk hari sistem kita. Okay? Kita ada satu day, semua FBO kita, semua ahli keluarga kita akan kumpul. Akan sekali kita attend ini hari sistem. Dan hari sistem adalah satu kita cakap formula yang sangat hebat, sangat bagus dan sudah digunakan oleh agama selama beribu-ribu tahun. Tak kira Islam, Kristian, so semua ada hari sistem. Jumaat, Ahad, betul tak? Setiap agama dia ada hari sistem dia yang sendiri. So dekat forever pun sama. Kalau you nak rangkaian yang besar, okay, you kena copy, you kena tengok. Kita imitasi bagaimana agama dia kembang dengan besar, kembang dengan laju, because mereka pandai guna hari sistem. So di forever living pun sama. Kalau kita nak kembang besar, kita ABC zone kita mesti mau ambil satu hari, jadikan dia hari sistem. Dan fungsi hari sistem ada 4. Ini fungsi ada 4, okay? Pertama adalah untuk perpaduan. So, you upline dengan downline, dengan sideline, kita nak perpaduan. Okay, 30% daripada fungsi hari sistem adalah untuk perpaduan. Okay, dan 30% adalah untuk penstabilan. Maksudnya, downline you baru join forever living tapi belum stabil lagi. Faham tak? Dia mungkin belum ada downline lagi, dia belum stabil. You kena bawa dia masuk hari sistem supaya dia boleh nampak ini tim sangat kuat, ini tim sangat bagus kerjasama. So dia nampak dia baru dia stabil. Dia nampak ramai orang buat bisnes ini. Betul tak? Dia nampak dia ada keyakinan. So dia akan stay. Ini adalah untuk penstabilan. Dan 20% adalah untuk pendidikan. Dan last 20% adalah untuk menggembang. Faham tak? You nak sponsor orang 20% saja. Okay? Hari sistem, kalau you nampak, dia more to perpaduan dan penstabilan. Dia lebih kepada fungsi ini. Okay? Dan semangat hari sistem tidak boleh diputuskan. Faham tak? So you sampai dengar baik-baik macam Sipu kalau Sipu buat bisnes ini sampai tinggal Sipu seorang saja. Okay? Sipu pun tak akan lepaskan hari sistem. Faham tak? Itu semangat sangat penting. Bukan hari sistem, bukan because kita ada downline, baru kita ikut. Kita tak ada downline, kita buang. Tak boleh. Faham tak? Ini hari sistem, semangat dia tidak boleh diputuskan. You kena sambung. Walaupun tinggal satu orang pun, you masih kena ikut hari sistem. Itulah formula. Kita jadi besar, kita jadi berjaya di business forever. Okay? Ini first hari. So second hari kita panggil hari upline. Okay? Hari sistem biasanya you susah nak kita cakap two-way communication. Jarang you boleh two-way because speaker dia tengah buat presentation semua, dia lebih kepada perpaduan dan penstabilan. Tapi hari upline, you tengok dia terbalik. Dia lebih kepada pendidikan dan mengembang. Okay, maksudnya dekat hari upline, you boleh bawa you ada banyak soalan you boleh tanya. Dia lebih kepada two-way. Okay, you boleh tanya soalan, apa masalah. Okay, upline akan tolong you jawab semua ini. Okay, so ini adalah hari upline. Okay,
Dia punya cara adalah membantu downline buat coaching. Macam biasa kita ada leader-leader, you orang buat coaching. Okey, itu adalah hari upline. Faham tak? Itulah hari downline boleh jumpa upline, boleh tanya soalan, boleh minta coaching. Itu hari dia. Okey, ABC you boleh guna masa untuk hari upline juga. Okey? So hari yang jenis yang nombor 3, apa yang boleh buat adalah hantar meeting ke rumah. So contohnya, you ada prospek ke, ada FBO ke, dia susah nak ikut. Okay, dia tak boleh ikut online ke, tak boleh ikut offline ke, tapi dia mau ilmu. So kalau dia nak ilmu juga, so apa kamu boleh buat? Actually, you boleh hantar meeting itu ke rumah dia. Faham tak? You hantar meeting ke rumah. You belajar, dengar itu talk, dengar Sifu cakap, ilmu dapat. So, tapi downline you, dia tak hadir. Dia tak ada hadir. So, you hantar meeting ke rumah dia. You cakap sama dia. Okay? Contoh, selepas pendidikan, okay, mesti kena beraksi. Bila you belajar, you kena action. Okay? Bila you ajar balik, itu action juga. You buat itu action juga. Okay? So, ingat, bila you start beraksi, maksudnya, you either ada dua keputusan, okay? Either you bawa balik hasil atau you bawa balik masalah. Itu saja. Okay? So Sifu sangat suka apa? Sifu sangat suka dengar macam teppanyaki. Biasa you orang angkat tangan, you orang share apa? You orang share good news. Saya bersyukur I sudah sponsor 2 VIP, I sponsor 3 novice customer. Okay, itu adalah hasil dari kerja. Okay, kita mau tengok ini. Okay, atau kalau you tak ada, you bawa balik masalah. Okay, I made downline ada masalah, dia I tak tahu jawab apa. Okay, you bawa balik masalah. So kalau you tak bawa balik hasil pun, tak bawa balik masalah, maksud apa? Maksud you tak buat apa langsung. You apa pun tak buat, itu sebab you tak ada hasil, tak ada masalah. That's why ask you, apa hasil? I tak ada hasil, no CC, tak ada CC langsung. So apa masalah? I tak ada masalah. Maksud apa? Maksud dia tak buat langsung. Faham tak? Itu sebab kita kena galakkan downline kita, FBO kita, you pergi beraksi, you either bawa balik hasil atau bawa balik masalah. Okay? So kita boleh buat ini. Zone masa kita boleh buat ini. Dan kita ada apa lagi? Hari beraksi. So hari beraksi, kita boleh buat 3 kerja. Ini attack Sifu cakap sekarang attack. Attack you boleh buat 3 jenis benda. Okay? First is home party. You jemput tetamu datang rumah, okay, you buat demo kah, buat apa presentation kah, buat GEP kah. Okay, itu semua dekat rumah. Guna rumah sebagai office. Okay, itu cara pertama. So cara kedua kita panggil carry party. Carry party maksudnya you boleh bawa party ini di mana-mana saja, bukan saja di rumah. You boleh bawa pergi hotel, you boleh bawa pergi itu kopitiam, you boleh bawa pergi restoran. Mana-mana you boleh bawa. Ini carry party. Mana-mana tempat you boleh bawa dan you sebagai upline sangat senang. You kumpul downline you, ikut carry party. So semua jemput prospek ke tempat yang sama. So you senang nak cerita. You duduk sana, you boleh pergi table by table. You pergi meja A, lepas meja A you cakap pergi meja B, lepas B cakap pergi meja C, meja D. Okay, you satu tempat, you boleh cover semua downline kamu. Itu panggil carry party. Okay? Dan last kali adalah meeting party. Meeting party maksudnya you buat satu meeting, you boleh buat launching ke apakah. Ini biasa kita buat dekat hotel lah. Buat hotel, kita ada launching produk ke, kita buat skincare, facial class ke apakah, itu meeting party. Okay? So ini semua ini adalah hari beraksi. You punya masa ABC zone you boleh guna buat ini juga. Okay? Dan last kali adalah hari event utama. Ini hari event utama, dia bukan tiap-tiap hari buat. Ini mesyuarat sekali sekala. Okay? Dia mungkin 3 bulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Dia macam ini. Okay? So, contoh, rally. Success Day. Kita punya 5cc rave. Itu pengiktirafan. Okay? System training. Sistem training macam apa? Macam kita punya Art of War, Rule 1 to 8, Rule 1 to 12. Betul. Itu sistem training atau talks atau quarter kickstart. You datang setiap quarter kita ada kickstart. Okay? Atau 2 days 1 night camp kepimpinan. Ini adalah hari event utama. So kita main masa pun boleh guna di sini. Faham tak? Okay? So cara dia sangat simple. Okay?
apa yang you perlu buat actually, okay, you setiap orang lain Sifu cakap di sini, setiap orang dia boleh melabur masa yang lain. Ada orang part time, dia masa mungkin kurang sikit. Ada orang full time, dia masa mungkin lebih sikit. Tapi yang penting, you kena bahagikan masa you kepada segmen. Kita cakap segmen kita ada 1, 2, 4, 6. Kita ada 1 segmen, 2 segmen, 4 segmen, 6 segmen. Contoh Sifu cakap contoh. Contoh dalam 1 bulan. Okay, 1 bulan you boleh sumbang kepada forever 40 jam. Contoh 40 jam. So you kena guna 40 jam, you bahagi kepada 13 segmen ini. So you boleh dapat 1 segmen berapa? 1 segmen berapa? Lebih kurang 3 jam. Faham tak? So you boleh tahu, okay, sekarang kita guna, you kena ingat okay, you kena ingat ini. First segment, untuk kekal panas. Contoh kalau you nak stabil you punya downline, nak kekal dia momentum semua, kita hanya perlu 1 segmen masa. Jangan guna semua masa 40 jam untuk buat kekal panas. No. 1 segmen saja. Itu macam kita punya sistem day. 1 segmen saja. Itu sebab 1 minggu sistem day kita pakai 1 hari saja. Kita tak pakai tiap-tiap hari. Faham tak? 1 segmen. So, pimpin line 2 segmen. Bila you nak bawa downline you, okay, you nak bawa downline you nak coaching downline you, okay, itu 2 segmen. Okay? Buka line. Sponsor new Novus, new VIP, okay, itu 4 segmen. 4 segmen tak kira you orang baru ke, orang lama ke, ingat. 4 segmen itu banyak you kena guna untuk buka line. Sponsor, okay? Dan 6 segmen you kena fokus 3 line. Faham maksud saya? Okay? Dalam kita punya 18 punya kungfu, kita ada satu kungfu adalah fokus 3 line. So 6 segmen masa kamu kena guna untuk fokus 3 line. So bila you pandang di sini, bila you tengok pengurusan masa di sini, you sudah boleh nampak apa? You sudah boleh nampak kebanyakan masa kita akan labur ke atas buka line dengan fokus 3 line. Faham maksud Sifu? So ini cara you menguruskan masa kamu. Jangan bagi tahu Sifu, I masa tak cukup, I fighter tak ada, I apa tak ada, because you salah guna masa you. You tak ada urus masa dengan betul, itu sebab you masa tak cukup. You masa salah tempat, faham tak? Ini yang penting. Okay? Dan sentiasa ingat di sini kita labur masa, kita buat sales, ini 2 adalah akar MLM. Dan matlamat utama di forever adalah 3 saja. Kita nak buat 3 jenis rangkaian. Ingat ini adalah matlamat utama kita. First, kita mau fighter punya rangkaian. Okay? Itu sebab segmen 6 segmen kita buka, kita fokus 3 line. Okay? Itu fighter. Okay? Itu yang first rangkaian yang kita paling suka punya, fighter punya rangkaian. So number 2 punya rangkaian kita panggil sales team. Sales team maksudnya you ada orang yang tolong you jual. Contoh you punya customer, dia sudah guna testimoni bagus, dia jadi referrer, dia tolong you cari pelanggan yang seterusnya. Itu adalah sales team you. Atau you ada downline yang boleh tolong you jual, itu sales team. Okay, itu pun rangkaian kita mau. So yang last kali rangkaian kita mau adalah rangkaian pelanggan. Okay, ingat ini 3 jenis rangkaian pun kita mau. Okay, Sifu tak ada cakap sini, oh kita mau fighter saja, yang lain semua tak mau. Okay, you jangan salah faham Okay, you jangan mau dengar sampai habis. Jangan dengar sikit, tak dengar sikit. Nanti keluar you cakap Sifu ajar you tak perlu pelanggan, tak perlu sales team. Okay, you dengar baik-baik you jangan salah tafsir apa yang Sifu ajar, faham tak? So ini 3 rangkaian yang kita semua pun kita perlu. Faham tak? Itu sebab inilah hari ini, inilah benda yang Sifu nak share yang untuk kamu semua. Bila kita start buat recruiting, kita sudah tahu masa dia, kita nak uruskan masa dia, kita tahu ada zone A, zone B, zone C, dan kita tahu macam mana kita nak susun atur itu zone A, B, C untuk hari-hari yang Sifu cakap tadi. Hari sistem, hari upline, hari beraksi, itu semua you kena susun betul, ikut segmen you. You fokus kepada apa? Banyak masa fokus kepada buka line dengan 3 kaki yang stabil. Okey tak? So Sifu harap hari ini Sifu boleh bagi kamu banyak ilmu.
Okay, tentang topik yang pertama. Because Sifu cakap 18 kungfu ini, setiap kungfu dia satu topik. Setiap kungfu satu topik. Kalau you tahu ini 18 topik semua, you adalah antara top 1% in the world MLM punya orang. Faham tak? Okay, so Sifu harap dalam tim Sifu semua kena jadi pakar. Bukan datang sini cuba nasib ke main-main saja. Okay, dan jangan buat salah. Ingat tadi itu jutawan. Jangan panggil bapak, you buat salah, dah ikut buat salah. Faham tak? Dan kita sudah belajar Isnin. Kita tak mau jadi itu serigala yang bodoh. Kita tak nak jadi itu musang king. So hari ini kita tak nak jadi itu panggil bapak. Betul tak? Faham? Okay? So hari ini Sifu punya sharing sampai sini saja.